Fokus dari Sabah mengenai keputusan SPM 2023 negeri yang bertambah baik. Bertidaknya bersama Radin Robin. Silakan Edwin. Ya sahih. Pencapaian sijil pelajaran Malaysia SPM bagi negeri Sabah tahun 2023 berdasarkan Grade Purata Negeri GPN meningkat 5.09 mata berbanding 5.22 mata pada tahun 2022. Pencapaian berkenaan menyaksikan 484 calon mendapat keputusan cemerlang dengan memperoleh Grade A dalam semua mata pelajaran. Ketika mengumumkan keputusan SPM 2023 di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan dan Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS, Nurani Fauzia Derin berkata, jurang pencapaian calon bandar dan luar bandar turut meningkat 0.10 mata, iaitu daripada 0.53 pada tahun 2022 kepada 0.53 pada tahun 2023. Kalau kita tengok tadi, keputusan tadi tu jurangnya sangat kecil sudah kan. Bandar pun meningkat. Faktor kepada pencapaian ini banyak juga dari segi fasiliti, dari segi kita punya internet connection, mungkin juga keadaan persekitaran. Tapi sebenarnya memang kita ada program untuk mengurangkan SES bandar dan luar bandar ini di bawah perancangan SPPD lah. Seramai 38,800 calon mendaftar peperiksaan SPM bagi tahun 2023 melibatkan 35,126 calon bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan selebihnya sekolah swasta. Sejumlah 162 juta ringgit pembiayaan diluluskan Pusat Wilayah Sabah SME Bank melibatkan 118 permohonan sepanjang tahun lalu. Manakala 19 juta ringgit pembiayaan melibatkan 26 permohonan diluluskan bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata sebahagian daripada pembiayaan diluluskan menerusi program Jom Access sepanjang tahun lalu. Ini menunjukkan komitmen SME Bank membangunkan usahawan kecil dan sederhana termasuk usahawan asnaf. Pada hari ini juga kita telah menyampaikan sumbangan sebanyak 420,000 daripada SME Bank untuk pembangunan usahawan dari kalangan asnaf dengan kerjasama Majlis Agama Islam Sabah, di mana keseluruhannya 449 asnaf di seluruh negara dibantu dan 42 itu daripada Sabah. Datuk Iwan ditemui RTM selepas program Jom Access 2024, program jaringan perniagaan wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi SME Bank Datuk Muslim Hussein memaklumkan 5% daripada 499 peserta program iTekat Ishraf sejak tahun 2021 berjaya keluar dari golongan penerima zakat kepada pemberi zakat. Ia sekaligus membuktikan latihan dan bimbingan disediakan berjaya membantu golongan asnaf meningkatkan sosioekonomi mereka. Antara program dilaksana termasuklah program perniagaan ekspor untuk membantu usahawan bersaing di pasaran global selain program pembangunan kapasiti dan keupayaan vendor. Dalam majlis ini, Datuk Iwan menyampaikan dana berjumlah RM420,000 kepada 30 peserta usahawan asnaf yang mengikuti program iTekat Ishraf, kendalian Majlis Agama Islam Sabah MUIS dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan akan menganjurkan Sabah-China Business Summit. Program berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula 22 hingga 24 November depan. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Fong Jin Je berkata ia bertujuan mengetengahkan produk tempatan berkualiti tinggi dan berpotensi besar untuk dipasarkan ke peringkat global. Saya percaya ini adalah peluang yang sangat penting, bukan saja dari segi kita menunjukkan pelaburan, potensi pelaburan yang kita ada, tapi penting juga untuk kita punya syarikat-syarikat industri tempatan untuk mempamerkan ataupun memperkenalkan produk-produk mereka di expo ini. So saya jangka akan ada ramai pengunjung-pengunjung dari China datang ke Sabah untuk minggu itu. Dato' Pong menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu.
Majlis Perasmian Sabah China Business Summit ini dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 22 November depan. Keunikan dan kepelbagaian budaya di negeri ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi membangunkan industri kreatif termasuk sektor pelancongan demi kelangsungan warisan budaya. Ia juga penting bagi mengekalkan keaslian seni budaya setiap etnik yang ada. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Johnston Bangkuai berkata, pendekatan itu juga berupaya memperkasa kebudayaan etnik Sabah dalam rekaan fashion. Beliau berucap merasmikan Malam Kebudayaan Buvazoi Tavantang Keamatan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi Buvazoi Tavantang Keamatan, KC Jovial mengakui program berkenaan secara tidak langsung membuka peluang ekonomi kepada pereka fashion tempatan. Kalau mereka luar sudah menghargai kita punya rekaan-rekaan tempatan di sini, saya rasa benda itu sudah mencapai satu objektif di mana kita punya rekaan dikenali di luar sana dan kami juga terus berkolaborasi dengan dorang. Dan dorang pun macam sangat berminat untuk kolaborasi di tahun akan datang lah. Seperti yang kita lihat, kita keluarkan satu set pakaian yang 100% merupakan tenunan asli etnik Rungus. Dan kalau kita lihat di sini, warna kelabu ini adalah tenunan untuk Tapi Mogom Mingkakat yang disebut Linopung dan warna merah ini pula tenunan Sinuriot. Dan kami gabungkan dengan menggunakan linangkit ataupun hasil sulaman tangan yang disebut Inahad Sada. 49 rekaan fashion dipertandingkan dan diperagakan peserta akhir Mister Keamatan. Sejumlah 6,800 jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah diisi tahun lalu. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, SPANS, Tan Sri Sukarti Wakiman berkata, lebih 260,000 permohonan diterima sepanjang tahun lalu, melibatkan grade rendah dan tinggi. SPANS sentiasa komited melaksana pengambilan penjawat awam baru bagi mengisi kekosongan jawatan yang diperlukan. Selain dari pelantikan baru, kita juga mengurus hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan awam, iaitu pemberian taraf berpincin, pengesahan dalam jawatan, peristiharan harta, tindakan tata tertib, kenaikan pangkat atau peningkatan karier, yang kita melalui 3 proses lah, dan juga peningkatan secara lantikan. Tan Sri Sukarti berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyerahkan laporan tahunan aktiviti SPANS kepada Tun Juhar bagi memenuhi keperluan perlembagaan negeri. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahi. Terima kasih, Redwin.